Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian good people yang sudi nonton video ini. Buat kalian yang pertama kali nonton, ini adalah sebuah channel reactions. Kalian bersama saya BDT dari Borneo, Sabah. Saya akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini guys. Oke. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan guys, buat kalian good people yang belum bergabung bersama channel ini, silakan guys bergabung bersama channel ini. Saya sangat hargai kiranya kalian sudi bergabung dan mendukung channel ini untuk berkembang. Hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada APHD channel guys. Nah, video yang saya akan react adalah berjudul Kenapa Indonesia menukar ibu negara Jakarta ke Kalimantan? Tanpa berbasa-basi, good people, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2. Selepas memenangi pilihan raya Presiden untuk penggal kedua dan terakhir pada April 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan ibu negara Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kepulauan Borneo. Jakarta ke Pelan pemindahan ibu negara Borneo, yang baru guys. ini terhenti seketika disebabkan pandemik COVID-19. Kemudian pada Januari 2022, Rang Undang-Undang Pemindahan Ibu Negara diluluskan oleh Parlimen Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan ibu negara adalah penting sebagai simbol identiti kebangsaan, juga menunjukkan tahap kemajuan yang dicapai oleh negara itu. Bandar Jakarta ketika ini mempunyai pelbagai masalah seperti banjir yang serius saban tahun, kesesakan dan kepadatan serta berisiko Macet, untuk betul. tenggelam akibat aktiviti menggali air bawah tanah. Pelan pembangunan infrastruktur yang berjaya dilakukan oleh Jokowi untuk 273 juta penduduk Indonesia menjadi faktor terbesar kemenangan dalam pilihan raya 2019 bagi meneruskan penggal kedua sebagai Presiden Republik itu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Indonesia ingin mengubah ibu negaranya. Teruskan menonton. APHD channel guys. Kepadatan Bandar Jakarta. Indonesia dengan sekitar 273 juta penduduk betul adalah guys, negara keempat 270 paling ramai juta. populasi selepas China, India dan Amerika Syarikat. Pada tahun 2020, 56.64% penduduk Indonesia tinggal di bandar utama termasuk Bandar Jakarta. Sebelum menggunakan nama Jakarta, bandar yang dikenali sebagai Batavia ini dijadikan pusat pemerintahan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) bermula tahun 1619 sehingga tahun 1940-an. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau Jakarta pada hari ini adalah bandar konkrit yang padat dengan manusia, bangunan dan kenderaan. Setiap hari, puluhan juta pengguna kenderaan berada di atas jalan dan mereka menghabiskan separuh hari tersekat dalam kesesakan lalu lintas dengan purata kelajuan hanya 5 km sejam di waktu puncak, di mana aktiviti penduduk bertumpu di pusat bandar. Macet betul Bandar ni, guys. Jakarta berkeluasan 661.5 km persegi dengan 10 juta penduduk, juga hampir sama keluasan dan kepadatan penduduk di Bandar Seoul. Jakarta kini juga adalah antara bandar paling cepat membangun di dunia dari sudut ekonomi dengan menjadi penyumbang KDNK terbesar bagi Indonesia, iaitu sebanyak 17.02% pada tahun 2021. Nusantara dinamakan Ibu Negara Baru Indonesia. Nusantara guys. Pada 17 Januari 2022, Nusantara dipilih menjadi nama baru Ibu Negara Indonesia dan diluluskan pembangunannya bagi kawasan seluas 180,000 hektar antara wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan menelan belanja 34 bilion US dolar atau 466 trilion rupiah, iaitu 54.4% adalah dari kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, 26.4% dari pelaburan swasta dan 19.2% dari belanjawan negara. Syarikat gergasi dari Jepun, SoftBank Group, telah membuat tawaran pelaburan bernilai 30 hingga 40 bilion US dolar untuk pembangunan di ibu negara Nusantara selain negara UAE dan Amerika Syarikat yang juga membuat tawaran. IKN Nusantara akan menjadi simbol identiti nasional, menitipkan nilai keharmonian dan kesamarataan pelbagai etnik di Indonesia. Kawasan ini bakal dibangunkan dengan pejabat pentadbiran berkonsepkan Smart City, menggunakan internet kebendaan IoT, Green Energy dan Forest City. 20% kawasan tersebut bakal dibangunkan sebagai kawasan pentadbiran dan 80% akan dikekalkan sebagai zon hijau, kawasan komersial serta perumahan. Infrastruktur penting seperti jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan
jaringan telekomunikasi dan lain-lain turut dibangunkan. Pembangunan keseluruhan dijangka siap pada tahun 2045 yang akan dibahagikan kepada 5 peringkat bermula dengan melengkapkan infrastruktur asas. Kumpulan aktivis alam sekitar tidak bersetuju dengan pembangunan di Kalimantan yang akan mengancam habitat haiwan dan akhirnya pencemaran berlaku disebabkan kehadiran manusia. Pulau Kalimantan juga adalah salah satu paru-paru dunia kerana kepentingan hutan seluas 40.8 juta hektar ini dapat menyerap gas karbon dioksida berlebihan yang juga menyebabkan pemanasan iklim dunia pada hari ini. Kenapa ibu negara perlu dipindahkan? Kepulauan Jawa adalah pusat bagi politik dan ekonomi Indonesia dan didiami oleh 60% daripada keseluruhan populasi Indonesia. Manakala di kawasan luar bandar dan pedalaman pula, ekonomi semakin ketinggalan sejak 10 tahun yang lepas kerana peluang ekonomi dan teknologi terkini kebanyakannya difokuskan di kawasan berpopulasi tinggi seperti Kepulauan Jawa. Kawasan perindustrian penting juga tertumpu di Jakarta dan Kepulauan Jawa, menyebabkan peluang pekerjaan yang banyak di kawasan bandar. Penduduk di pulau-pulau yang jauh dari ibu negara Jakarta seperti Sulawesi, Maluku dan Papua sukar mendapat peluang dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Ini menyebabkan penduduk luar bandar di pedalaman adalah paling ramai hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Presiden Jokowi, perpindahan ibu negara ke Kalimantan adalah untuk menyeimbangkan ekonomi Indonesia yang akan turut meliputi Indonesia Timur. Nah guys, di sini saya ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian apa pendapat kalian tentang ibu kota Jakarta ibu kota Indonesia dipindahkan ke Nusantara di Kalimantan, guys? Apakah kalian bersetuju atau bagaimana? Kalian boleh komen di ruangan komen di bawah, guys. Bagi pendapat kalian dan saya sangat hargai itu. Mari kita sambung lagi nonton. Barisan pimpinan di bawah Jokowi memahami bahawa paradigma nasional bagi pembangunan perlu ditukar dan ditumpukan kepada Republik Indonesia secara keseluruhan kerana sebelum ini hanya berpusat di Kepulauan Jawa. Ketidaksamarataan pembangunan wilayah-wilayah lain selain Jawa telah lama menjadi rungutan rakyat, terutamanya yang melibatkan polisi pentadbiran. Sebelum ini, Presiden Soekarno juga pernah memberi cadangan bagi memindahkan pusat pentadbiran ke Kalimantan pada tahun 1956 kerana kedudukannya yang strategik di pusat geografi bagi Indonesia. Mengurangkan beban di Bandar Jakarta. Jakarta sebagai pusat pentadbiran, kewangan, perniagaan, perdagangan dan servis sedang berada dalam keadaan terlampau tepu menyebabkan kerugian dalam bentuk produktiviti sebanyak 9 bilion US dolar. Bandar ini juga terdedah kepada bencana alam dan pelbagai pencemaran dengan banjir yang sering melanda ditambah dengan risiko untuk tenggelam. Sebahagian kawasan di Jakarta Utara sedang tenggelam pada kadar 25 cm setahun dan tembok laut yang dibina juga tidak mampu melindungi penduduk ditambah dengan fenomena pemanasan global yang menyebabkan kenaikan paras laut. Penduduk tidak mempunyai bekalan air paip bersih menyebabkan mereka menggali air bawah tanah serta pusat membeli belah dibangunkan dengan pesat menambahkan lagi beban permukaan tanah. 1/3 Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 jika keadaan berterusan seperti hari ini. Walaupun ibu negara dipindahkan ke Kalimantan, pihak pemerintah harus terus memperbaiki keadaan di Jakarta dan tidak hanya membiarkan situasi menjadi lebih buruk. Jakarta akan terus menjadi pusat ekonomi termasuk sektor kewangan dan bank pusat dan masih menjadi tempat tinggal jutaan penduduk yang mencari rezeki di bandar itu. Protes besar yang sering berlaku. Jakarta juga sering menjadi tajuk berita akhbar antarabangsa dengan pelbagai protes dan demonstrasi jalanan yang sering berlaku termasuk disebabkan faktor politik dan ekonomi. Dan disebabkan politik Indonesia juga tertumpu di Kepulauan Jawa, Jakarta turut menjadi medan sengit persaingan parti politik dan tumpuan bagi liputan media. Ahli politik dan parti politik bersaing mencari undi yang banyak dari rakyat di wilayah ini dan yang akan menjadi batu loncatan kepada pemilihan calon presiden. Oleh itu, demonstrasi dan protes politik sering tertumpu di Bandar Jakarta. Contohnya, protes pernah terjadi oleh kumpulan penyokong calon Presiden Prabowo di mana mempertikaikan kemenangan Jokowi pada pilihan raya 2019 dan rusuhan bertukar ganas sehingga mengakibatkan kematian. Pada Oktober 2020, Bandar Jakarta juga menyaksikan protes mega melibatkan ribuan peserta daripada kumpulan pelajar universiti dan pekerja kerana membantah Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia yang diluluskan oleh pihak pemerintah Indonesia.
Presiden Jokowi juga mungkin berharap dapat mengurangkan tekanan politik dan ekonomi di Bandar Jakarta serta rusuhan rakyat yang sering terjadi setelah pusat pentadbiran dipindahkan. Kesimpulannya, ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur terletak sejauh 1000 km dari Jakarta akan menyerapkan strategi ekonomi super hub Besar dengan infrastruktur Indonesia, lengkap serta dapat membangunkan Kita potensi boleh tengok tenaga kerja sektor awam, seterusnya membuka Dari peluang Sabang pekerjaan sampai baru Merauke. bersama-sama pelaburan pihak swasta dari dalam dan luar negara. Jika projek bernilai puluhan bilion dolar ini berjalan lancar mengikut plan, ia tentunya akan menjadi bandar pintar hijau berteknologi tinggi dan mampu melonjakkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di peringkat global. Jadi guys, Indonesia akan berpindah ibu kota ke Nusantara di Kalimantan dan dalam proses sekarang. Dan bagaimana sih pendapat kalian tentang ini, dan kalian boleh komen di ruangan komen di bawah guys. Moga-moga semua yang dirancangkan, dicadangkan ini berjalan dengan lancar dan semuanya baik-baik saja guys. Oke, kalian boleh komen di ruangan komen di bawah. Kiranya kalian ada pendapat atau pencerahan, kalian boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan guys, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam Nusantara.